Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah, sahabat syurga saya pada hari yang penuh dengan kemuliaan, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Moga amalan kita yang dibuat pada hari ini dinilai sebagai ibadah di sisi Allah, insya-Allah. Dan buat para sahabat yang dikasihi oleh Allah, sempena kita di bulan Muharram tahun baru Hijrah 1445 ni, mungkin kita diberi peluang lagi untuk menambah iman dan untuk menambah amal kita. Dan bulan Muharram juga merupakan salah satu daripada bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita nak juga raikan penonton di Facebook Live TV Al-Hijrah. Ada yang dah bagi komen ke? Belum lagi, tak apa. Jadi kita raikan juga penonton di Facebook Live TV Al-Hijrah ni. Kalau boleh tekan button share supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Kalau pagi tadi kita dah bersama dalam program Assalamualaikum daripada pukul 6.30 pagi sampai pukul 10 pagi bersama dengan Farah Diana Anwar dan juga Dewi Tasusila. Kali ini bersama dengan saya pula, Hanan Abdul Rahman, insya-Allah. Dan kita akan bersama dengan dua orang panel kita, iaitu Duta Pertubuhan Mihrab Ustaz Nazri Abbas dan juga pendakwah not yet Muslim daripada Syahadah Malaysia, iaitu Ustaz Iqbal Hamzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi kepada mereka yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum. Ada komen daripada Hasimah Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh share Facebook Live ni, insya-Allah moga-moga dapat memberi manfaat bukan kepada diri kita saja, malah kepada mereka-mereka yang lain juga. Dan kalau boleh tulis balik poin-poin penting, kod-kod lah ada yang lambat masuk, jadi mereka boleh rujuk balik kepada poin-poin penting yang Ustaz berdua ni bagi. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini adalah Hari Ashura, Hari Kemenangan Orang Bertakwa. Jadi hari ini 10 Muharram ni kan, jadi kita nak bincangkan dengan tajuk yang sangat menarik untuk pagi ni, insya-Allah. Jadi kita pergi dulu kepada Ustaz Nazri Abbas. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Hari Ashura, Hari Kemenangan Orang Bertakwa. Dan mungkin Ustaz boleh jelaskan juga peristiwa-peristiwa penting yang kita dapat ambil ibrah daripada apa yang berlaku pada 10 Muharram ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Hanan selaku kita punya moderator pada pagi ini dan seluruh rakan-rakan setia dalam TV Hijrah yang nama pun sebenarnya sangat sinonim dengan bulan Muharram ini. TV Hijrah, Hijrah sangat terkait rapat, dan seluruh sahabat-sahabat kita yang berada di mana saja yang berada bersama dengan pagi ini bersama dengan kita di hari Jumaat yang sangat special. Jadi hari Jumaat special kita pada hari ini sebenarnya masya-Allah ini semua adalah berkat Rasulullah SAW. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menghirup oksigen segar pada hari Jumaat yang jatuh pula hari ini adalah 10 Muharram, hari Ashura. Maknanya adalah hari Jumaat tu Sayyidul Ayyam, raja segala hari, penghulu segala hari. Kemudian pula hari raya bagi orang mukmin. Kemudian pula jatuh pula hari ini hari kemenangan untuk orang-orang bertakwa, yang mana hari yang disebutkan itu adalah 10 Muharram yang sangat sinonim dengan kejayaan-kejayaan yang Allah turunkan, limpahkan, kurniakan kepada hamba-hambanya dan pejuang-pejuangnya yang bertakwa. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebenarnya tajuk ni dia adalah tajuk untuk menaikkan lagi semangat kita, berkobar-kobar supaya kita sungguh-sungguh nak jadikan Muharram ini sebagai bulan untuk kita berhijrah, bulan untuk kita menanam kesungguhan untuk kita keluar daripada cara hidup yang tak Islam kepada yang Islam. Ialah kita memang dah mengucap kalimah syahadah, tapi kadang-kadang cara hidup kita belum lagi berjaya menjadikan Islam is the way of life. Daripada kita tidur sampai kita bangun, belum lagi terjadinya Islam is the way of life tu dalam kehidupan aktiviti seharian kita. Jadi kita nak jadikan bulan Muharram ni sebagai momentum untuk kita pecut, untuk kita berubah, untuk kita membuat perubahan. Jadi sesuailah bulan ini, hari ini dikatakan sebagai hari untuk meraih kemenangan yang besar. Jadi apa kaitannya kemenangan ni dengan bulan Muharram ataupun dengan 10 Ashura ni? Apa kaitannya? Ni kalau sebut kemenangan, kejayaan ni, di satu benda yang excited. Kalau Syekh Barkoba kita, dia akan sebut ya ye. Dia kata ya ye, hari ni hari kemenangan, hari kejayaan. Apa kaitannya sebab benda ni kait dengan kemenangan? Okey, pertama sekali kita tengok apa makna kemenangan ataupun kejayaan. Kita tengok apa definisi Allah dalam surah Al-Mu'minun.
qad aflahal mu'minun. Ya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu mereka yang khusyuk, iaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tercela. Jadi definisi kejayaan, aflah tu, definisi kemenangan tu Allah telah muatkan dalam Al-Quran. Allah telah maktubkan dalam Al-Quran untuk kita fahami apakah cara nak dapat kemenangan dan kejayaan. Sebab tu bila kita sebut kemenangan dan kejayaan, ini semua orang nak. Orang tua nak menang, nak berjaya. Orang muda nak menang, nak berjaya. Orang Islam nak menang, nak berjaya. Orang non-Muslim pun nak menang, nak berjaya. Orang kaya dia nak menang, nak berjaya. Orang miskin pun dia nak menang, nak berjaya. Tanyalah siapa orang pun sekalipun, kecuali yang tak waras, dia nak menang, dia nak berjaya. Kita tengok orang bertanding, belum berlari. Siapa yang sampai ke garisan penamat dulu, dia menang. Lepas tu ya. Siapa yang main bola bertanding, siapa gol paling banyak, dia menang. Dia dikatakan berjaya. Dia pun lepas tu ya juga. Jadi kita nak tengok kemenangan apa yang disebut dalam 10 Muharram ni. Apa yang dikaitkan dengan kemenangan dalam hari Ashura ni. Jadi kemenangan yang kita sebut ni adalah kemenangan yang didefinisikan oleh Allah SWT untuk orang bertakwa. Bila kita nak jadi orang yang menang, kita kena tengok siapakah orang yang dahulu dah berjaya memenangi apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Cuba kita rajin-rajinkan diri kita baca sejarah dalam 10 Ashura ini ataupun hari Ashura ini, 10 Muharram ini. Allah telah takdirkan kemenangan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Contohnya kita dah pernah cerita Nabi Adam AS. Bayangkan dalam keadaan setelah diturunkan daripada syurga, tempat paling nikmat, paling hebat tempat tu. Bayangkan ketika dia mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah kabulkan dan Allah ampunkan dosa. Bukankah ini satu kemenangan? Bila kita tak diampunkan oleh Allah, kita dah tahu bahawa kita ini berdosa, tak diampunkan oleh Allah, kita akan rasa blur, hidup kita jadi hitam, gelap, tak tahu nak buat apa dah. Sebab kalau orang yang tak terampun dosa ni mati memang su'ul khatimah. Kan? Dapat tiket VIP masuk neraka. Jadi kita tak nak. Jadi Nabi Adam berjaya. Dia menang apabila dapat jawapan daripada Allah tentang keputusan taubatnya tadi. Kedua, kita tengok Nabi Nuh. Peristiwa Nabi Nuh ni adalah peristiwa yang kalau kita sendiri berada lah, kita pengalaman lah tengok tsunami macam mana kan. Peristiwa dahsyatnya tsunami. Itu baru tsunami. Belum tsunami peringkat Nabi Nuh punya level. Satu dunia kena. Balak yang dikenakan oleh Allah pada kaum yang engkar dengan Nabi Nuh ni, dahsyat dia tak boleh digambarkan dengan otak kita. Sungguh dahsyat. Dia punya ombak sangat tinggi macam bukit, yang hanya boleh selamat orang yang berada dalam kapal saja. Dan bayangkan dalam kapal tu pun semua hati-hati mereka cemas, takut dengan suara ombak yang ganas, dengan suara ribut taufan yang sangat-sangat menakutkan. Ini mencemaskan dan akhirnya Allah menjawab rintihan mereka, doa mereka. Allah selamatkan mereka, akhirnya terdampar di Bukit Juji. Ada 10 Muharram. Ini kemenangan, ini kejayaan. Dan kita tengok pula Nabi Ibrahim. Bukan sedap duduk dalam api. Kita kena api lilin pun dah terbakar panas. Nabi Ibrahim dicampak dengan manjenik oleh Namrud. Dan waktu dia dibakar itu burung pun tak boleh lalu atas tu. Nak menceritakan betapa bakaran kayu api tadi tu, api yang terbakar tadi tu sungguh tinggi nyalaan dia dan sungguh panas. Tak ada binatang yang boleh lalu ke atas tu. Kan? Ada binatang yang nak tolong pun pipit namanya, dia tolong ikut kemampuan dia. Jadi nak ceritakan bagaimana Allah nak tunjukkan pada manusia yang engkar tadi bahawa api itu jadi sejuk. Aku bagi kemenangan, aku bagi kejayaan pada hamba-Ku yang bertakwa ini. Pesuruh Allah ini, Nabi Ibrahim ini, dia duduk santai-santai lah selalu dalam tu macam dalam syurga. Aircon, ada makan, ada minum. Berapa hari duduk dalam tu pun Nabi Ibrahim tak kisah. Kan? Keluar-keluar, baju sikit pun tak terkoyak. Badan sikit pun tak melecup. Bukankah ini satu kemenangan dan kejayaan? Kita tengok pula bagaimana Nabi Yunus, Nabi Musa AS. Nabi Musa, dia punya lawan dia bertarung dengan Firaun, satu-satunya makhluk yang dicemburui oleh Iblis, laknatullah alaih. Iblis sejahat-jahat dia tak pernah dia kata dia Tuhan, sembahlah aku.
Tapi Firaun ni jahatnya dia mengaku dia adalah Tuhan dan disuruh orang semua sembah dia. Dahsyat tak dahsyat Firaun ni. Itu lawan dengan Nabi Musa AS. Itu lawan dia. Bukan kaleng-kaleng dia berlawan ni. Kalau dalam arena gusti, bukan senang nak tumpaskan Firaun. Dia siap dengan bala tentera dia yang canggih. Bayangkan ketika Nabi Musa diarah oleh Allah SWT untuk mengetuk tongkatnya, maka terbelahlah laut. Bila terbelah laut tadi, dia berjalan kaki daripada satu tempat ke seberang sana, dikejar oleh tentera Firaun yang lengkap bersenjata dengan kuda dan sebagainya. Kalau dari segi logiknya, tewas kumpulan Nabi Musa. Nabi Musa akan tewas di hujung-hujung tombak dan hujung-hujung pedang yang sedang bergedeting-deting dimainkan oleh tentera-tentera Firaun. Logiknya. Tapi Allah berkehendak. Macam kita tengoklah. Orang nak naik eskalator yang turun, dia naik ke atas. Jadi macam mana? Lambat tak? Lambat. Jadi begitu juga Allah boleh buat kepada Firaun, walaupun dia ada kuda, dia nak kejar tak boleh. Lambat. Kan? Dikatakan kemenangan. Mukjizat Nabi Musa yang Allah bagi sebagai tanda dia dapat kemenangan dan kejayaan. Dan akhirnya tenggelamlah Firaun dan menanglah Nabi Musa dan berjayalah Nabi Musa dengan pengikutnya yang setia. Kita tengok pula cerita Nabi Yunus masuk dalam perut ikan nun, perut ikan bukannya wangi, busuk, macam-macam barang dia dah makan dalam tu. Gelap gelita, oksigen tak cukup, tenggelam pula, tekanan, pressure yang tinggi. Jadi seolah-olah dia dalam keadaan yang sangat depression yang tak boleh orang akhir zaman cakap, dialah yang paling depression akhir zaman hidup. Dia yang paling banyak masalah, dia yang paling banyak problem. Tak, Nabi Yunus dah lalui lebih dahsyat depression daripada kita. Tapi bila dia mengucapkan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, satu doa orang-orang bertakwa saja yang ungkapkan, orang-orang yang nak bertakwa saja ungkapkan, Allah lepaskan daripada perut ikan nun tadi. Jadi kita tengok banyak sejarah dan kita tengok banyak peristiwa dalam Islam, sejarah-sejarah Islam, kemenangan-kemenangan yang Allah bagi pada bulan Muharram. Dan kemenangan ini kita jangan lupa dikaitkan kepada orang yang bertakwa. Semalam kita dah bahas tentang orang bertakwa, ciri-cirinya, jalan-jalannya macam mana nak dapat jadi orang takwa. Takwa ni apa? Untuk simple kita faham adalah hamba Allah yang dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah li ajli mardatillah. Dia nak redha Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nak faham definisi takwa ni, kita tengok takwa ini adalah himpunan seluruh sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah kalau kita belajar dalam kitab Zadul Muta'alim ada 10. Yang ringkas yang kita belajar masa seorang dahulu. Jadi 10-10 tu terhimpun dalam diri dia. Dan secara tak langsung 10 sifat mazmumah tersingkir sikit demi sedikit. Dia usaha untuk mentahalikan sifat-sifat mazmumah, dia usaha untuk mentahalikan, menghiasi hati dia dengan sifat-sifat mahmudah. Maknanya dalam diri dia tu kalau kita tengok orang takwa ni, dia punya diri dia indah lah, cantik. Macam kita tengok bunga kita tengok sayu hati kita, seronok kita tengok bunga kan, cantik. Jadi orang-orang bertakwa ni, pakaian dia, takwa tu dia jadi akhlak yang mulia sehingga orang tengok rasa tu terpesona, rasa seronok, rasa termotivasi sebab penuh sifat-sifat mahmudah dalam diri dia dan sifat-sifat mazmumah tu macam tak ada pada diri dia. Ini ciri-ciri orang takwa. Jadi bila kita dah melengkapkan ciri-ciri ini, maka waktu itu kita telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapat kemenangan, kejayaan yang bersifat tidak ada side effect negatif. Okey, apa maksud kita sebut tidak ada side effect negatif? Kita tengok orang hari ini sebut pasal nak berjaya dalam ekonomi, dalam bisnes, dalam hidup, semua cerita nak berjaya, semua cerita nak menang. Betul kan? Tapi kita tengok dalam ajaran Islam, kemenangan dan kejayaan berbeza ikut agama. Kalau orang Islam, orang beriman, dia nak menang, dia nak berjaya, dia tak boleh ikut kemenangan dan kejayaan yang dibuat oleh non-Muslim. Orang Islam, kalau dia nak berjaya, dia nak menang, dia kena ikut syarat yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu takwa. Takwa syarat untuk Allah bagi kemenangan pada orang beriman. Kalau dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang takwa, kalau dia menang, kalau dia berjaya, maka dapat side effect negatif. Okey, mungkin dia berjaya jadi seorang jutawan, dia menang tender contohnya kan, apa akan jadi side effect negatif? Sombong. Dia akan rasa riak, aku dapat, orang lain tak dapat. Mungkin kekayaannya itu akan menambahkan kekufurannya, dia tidak menjadi orang bersyukur. Ataupun kalau dia menjadi orang bersyukur secara fizikal, secara dalaman dia rasa ujub,
Dia rasa bangga kan, dia rasa diri dia hebat. Jadi benda ni banyak efek negatif dia. Berbanding dengan orang bertakwa yang macam kisah-kisah tadi, kita tengok Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tadi, mereka itu dah terbukti takwanya. Allah uji dengan macam-macam ujian. Hidup orang bertakwa ni kita tengok different, sangat beza dengan orang tak takwa. Orang bertakwa hidup dia mana boleh relax-relax. Dia akan rasa Allah resah betul lah kan. Dia rasa berdosa sepanjang masa. Dia tengok orang lain buat dosa pun dia rasa diri dia yang berdosa. Diri dia lah punca orang yang berdosa. Dia tengok orang isap dadah, ya Allah ni salah aku tak dakwah dia. Dia tengok orang merempit, ya Allah ni salah aku tak dakwah dia. Dia tengok orang tak cukup makan, ya Allah ni salah aku tak bagi makan. Jadi orang bertakwa ni hati dia sentiasa penuh dengan mahabbah, cinta, kasih sayang. Hati dia penuh dengan empathy. Hati dia penuh dengan rasa bersalah. Dia rasa orang lain semua betul, dia je salah. Jadi ni ciri-ciri ni kita nak tengok ada tak pada kita. Kalau ada atau kalau kita sedang mengusahakan, maka standby untuk kita meraih kemenangan dan kejayaan pada diri kita yang impak dia, kejayaan ini bukan semata-mata individu impak dia, bukan pada diri kita semata-mata. Dia akan terasa dalam keluarga kita. Dia akan membawa terasa kepada orang kampung kita. Dia akan terasa impak dia kepada orang duduk dalam daerah kita, dalam negeri kita, dalam negara dan sekaligus pada alam sejagat ini. Orang boleh terasa bahawa kemanisan kejayaan yang kita dapat tu melimpah macam mana Sultan Muhammad Fatih ketika mana dia berjaya menawan kota Konstantinia. Tengok macam mana orang Kristian dalam tu. Dia seronok. Rupanya dia bercerita bahawa selama ini mereka duduk dalam kehidupan di mana pemimpin mereka sangat zalim pada mereka. Tapi bila yang memimpin itu adalah orang bertakwa, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri, mereka yang bukan Muslim pun terasa nikmat kemanisan keindahan. Al-Islamu dinul hayah tu. Dia rasa bahawa Islam is the way of life tu sangat-sangat memberi kasih sayang, keamanan, kesejagat kepada mereka. Jadi ini yang kita nak. Kita nak kemenangan itu impak dia besar. Kita nak kemenangan itu dia bukan bersifat duniawi tetapi bersifat ukhrawi. Dunia kita berjaya, akhirat kita berjaya. Kita tak nak hari ni okey kita menang, kita berjaya kat dunia. Akhirat, ya Allah, rupanya kita seorang pembazir. Akhirat rupanya kita seorang yang lupa diri. Kita tamak, kita bakhil, kita riak, takabur. Itu kita tak nak. Kemenangan itu dah banyak sangat orang lalui. Kita nak kemenangan yang dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Dunia kita dapat memberi kesan positif, akhirat kita dapat memberi impak yang positif. Jadi inilah kemenangan-kemenangan yang disebutkan bahawa kemenangan yang kita nak capai pada 10 Muharram ni supaya kita jangan jadi orang yang gagal lagi dah. Jadi kita ambil momentum ni, kita ambil momen ni untuk kita bertekad, berazam, kita nak jadi macam Nabi Adam, kita nak jadi macam Nabi Nuh, kita nak jadi macam Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW. Terutama Nabi kita adalah sumber atau Sayyidina Muhammad baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, itu dia antara peristiwa-peristiwa yang kita boleh ambil ibrah daripadanya untuk kita jadikan hari 10 Muharram ni hari kemenangan, insya-Allah kan. Jadi kita beralih kepada Ustaz Iqbal Hamzi daripada pendakwah Not Yet Muslim daripada Nur Syahadah Malaysia. Jadi Ustaz kan, kalau kita tengok kan 10 Muharram ni selalunya kalau sinonim dengan Malaysia ni kita menyambut hari Ashura, kita buat bubur Ashura. Kalau saya ingat lagi waktu saya kecil-kecil kan, dekat kampung memang meriah hari Ashura ni kan. Kalau belah-belah saya, belah-belah Perak ni selalunya bubur Ashura tu dia macam bubur yang biasa lah kan. Tapi kalau macam kalau tak silap saya belah-belah utara, belah-belah pantai timur, bubur dia macam kek sikit, dia macam puding sikit kan, dia keras sikit kan. Jadi Ustaz ialah yang dah selalu bersama dengan non-Muslim kan. Jadi macam mana Ustaz kita nak tarik non-Muslim ni kan, kita jadikan hari Ashura ni merupakan satu medan dakwah kepada mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Hanan di atas kerana kendalikan program kita pagi ini. Jadi, berkaitan dengan bubur Ashura ni, sebenarnya ia adalah satu inisiatif yang sangat baik, sesuai pula dengan hadis Nabi. Kalau boleh kita singkat balik atau kita ulang balik hadis yang semalam yang tak habis kita cerita semalam, bila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Ketika itu Nabi ucapkan afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah silaturrahim. Kemudian wasallu billail wan nasr niyam, bangunlah malam ketika orang-orang lain sedang tidur.
tadkhulul jannata bisalam. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Tengok masuk syurga dengan selamat. Artinya bighairi hisab, tanpa perlu melalui fasa masuk neraka dulu. Gitu. Jadi bila sebut tentang beri makan, kita fokus kepada beri makan dalam konteks Hari Ashura ni sendiri, sebenarnya ia satu peluang yang sangat baik untuk kita ambil peluang. Sebab kadang-kadang kita ini, kalau kita secara individu nak buat dakwah, kadang-kadang kita sendiri tak cukup dana. Kadang-kadang kita sendiri ada keperluan-keperluan yang perlu kita selesaikan. Maksudnya tak boleh kita buat dakwah secara skala besar. Tapi ambil peluang pada hari kita menyambut Hari Ashura ini, terutama kepada institusi-institusi yang buat bubur Ashura lah, biasanya institusi masjid, institusi surau kan. Sebenarnya ini peluang untuk kita jadikan, sebab contohnya biasanya lepas kita dah masak sama-sama bubur Ashura ni, kita akan bahagi-bahagi kepada ahli karyah masjid ataupun surau tersebut. Tapi kita jangan lupa, bagi karya-karya kita ni ada jiran kiri dan kanan yang boleh jadi jiran-jiran ini masih lagi belum Islam. Yang manalah tahu ketika masa kita bagi buku Ashura tu terbau-bau pada jiran-jiran kita yang belum Islam tu kan, agak-agaknya apa perasaan hati dia bila dia bau. Kita pun tak tahu dia dah makan ke belum pada waktu tu. Kita pun tak tahu dia ni cukup ke belanja pada hari tersebut. Jadi tidak ada larangan pun nak bagi buku Ashura ni kepada kawan-kawan kita yang belum Islam. Kita sendiri dalam gerak kerja kita, dalam pengalaman kita berdakwah, kita sendiri ada menganjurkan majlis-majlis yang bila melibatkan hari-hari tertentu yang disambut oleh orang Islam, dan maupun ada juga hari-hari sambutan yang disambut oleh satu bangsa lain. Contoh, baru-baru ni masa bulan 2 kita ada buat sambutan Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini sangat, orang kata, sinonim dengan bangsa Cina. Dia tidak ada kaitan dengan soal keagamaan. Jadi oleh kerana kita ada mu'alaf yang berbangsa Cina, dan dia pula ada jiran-jiran yang masih belum Islam, ada jiran berbangsa Cina, ada jiran berbangsa India, ada jiran-jiran yang berbangsa Melayu dan sebagainya. Jadi pada waktu tu kita cetuskan, sebab kita fikir ini dah sampai masa ni, patut-patut marilah kita buat kenduri sikit dan kita buat acara bersempena dengan menyambut Tahun Baru Cina pada waktu itu. Jadi dengan sebab majlis tersebut, jadi pada waktu itu kita pun jemput. Pada waktu itu ada bangsa-bangsa India, ada bangsa Cina yang datang yang masih belum Islam, dan pada waktu itu kita zahirkan apakah bentuk-bentuk nilai Islam yang patut kita zahirkan. Dan pada waktu itu juga kita ambil kesempatan, kita buat sedikit ucapan, kita tak sebut tazkirah lah. Bila oleh kerana yang datang itu semua bukannya orang Islam. Jadi kita sebut sedikit ucap pertama lah ataupun ucapan, dan dalam ucapan tersebut secara tak langsung kita perkenalkan tentang Tuhan. Apa yang kita cerita, kita buat, kita kata pertemuan kita pada hari ini, cakap pada majlis itulah, pertemuan kita pada hari ini menjadi bukti bahawa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan suka kalau di antara kita ni, tak kira bangsa, tak kira agama, bersatu padu dan berkasih sayang. Maha kayanya Tuhan ini menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Sudahlah berbangsa-bangsa, bermacam-macam bahasa pula. Sudahlah bermacam-macam bahasa, bermacam-macam rupa pula. Bayangkan ada 7 bilion manusia di atas muka bumi ini, tapi masing-masing mempunyai rupa yang berbeza. Maha kayanya Tuhan. Jarang kita nak jumpa muka orang yang sama, tapi dalam jumlah 7 bilion ini jarang kita nak jumpa muka orang yang sama dengan kita. Begitulah, dalam ucapan tersebut kita gunakan peluang untuk memperkenalkan manusia kepada Tuhan. Boleh juga ini diaplikasikan oleh institusi-institusi yang menjalankan sambutan hari Ashura, memasak bubur Ashura tadi itu. Ambil peluang, buat satu jemputan khusus kepada jiran-jiran kita yang belum Islam. Kita buka perkarangan masjid pada waktu itu, tak ada masalah. Kita sediakan kemah, kita sediakan kerusi pada waktu itu dan buat sedikit ucapan. Tak payahlah panjang-panjang. Kita bukan nak bagi tazkirah atau kuliah. Ini satu pantang larang juga bila kita nak berhadapan ataupun nak bercakap dengan kawan-kawan kita yang belum Islam, iaitu
kita kena pandai menggunakan laras bahasa yang betul apabila kita berhadapan dengan mereka. Ya, jangan guna istilah-istilah yang melangit, istilah-istilah yang berat. Cukuplah kita di antara kita, cukuplah mereka faham apa maksud kita. Dan paling utama sekali bukan memperkenalkan Islam, tapi memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Sebab apa Allah sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang mereka yang belum Islam ini, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya tak ada jawapan lain melainkan jawapan mereka Allah. Kalaupun tak disebut dengan lidah tapi hati mereka membenarkan. Artinya chip rasa bertuhan itu sudah dimasukkan dalam hati manusia pada hari ini. Cuma kita tugas para pendakwah, tugas orang yang ada cita-cita dakwah ini hanya on switch saja. Dia hanya tekan switch on, bagi tahu bahawa marilah kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjadikan saya dan kamu. Gitulah. Jadi barulah pada perlahan-lahan waktu itu apa saja persoalan-persoalan yang ditanya oleh mereka barulah kita beri jawapan. Kita tak boleh terus-terus nak kata approach secara direct, kita kena buat secara indirect. InsyaAllah. Jadi inilah antara kredit ataupun peluang-peluang dakwah yang kita boleh jalankan, terutama dalam hari-hari kebesaran Islam. InsyaAllah ke depan ni contoh kita ada sambutan Maulid Rasul pula, buat lagi, usahakan itu. Saya yakin institusi masjid dan surau sangat mampu untuk buat perkara ini. Masak ramai-ramai dan ajak kawan-kawan kita yang non-Muslim ni tadi ataupun yet Muslim ni tadi untuk sama-sama menikmati suasana ada seronoknya berada dalam komuniti orang Islam. InsyaAllah. Jadi begitulah di antara saranan ataupun cadangan yang kita boleh utarakan kepada institusi-institusi yang melaksanakan atau menyambut Hari Ashura hari ini, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Iqbal. Jadi kepada penonton Facebook Live TV Al-Hijrah, kalau rasa perkongsian hari ini sangat-sangat best, sangat-sangat bermanfaat, jadi boleh tekan button share dan boleh like, dan kalau ada apa-apa persoalan boleh je komen. InsyaAllah kita akan tanyakan kepada kedua-dua ustaz kita pada pagi ini, insyaAllah kan. Jadi kita kembali kepada Ustaz Nazri. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan, adakah ada amalan khusus yang dianjurkan dalam Islam pada hari Ashura ni, dan apa antara hikmah yang kita boleh dapat daripada amalan-amalan tersebut? Terima kasih Ustaz Anan, soalan yang menarik untuk kita sebutkan tentang amalan itu dikaitkan dengan kemenangan. Kalau kita tengok apabila zaman-zaman dulu, terutama zaman Rasulullah SAW, kita akan lihat cara Rasulullah bersyukur bila dapat satu kemenangan. Apa yang Rasulullah buat, apa yang Nabi-Nabi dan Rasul dulu buat. Pertama, dia akan mengucapkan syukur dan rasa bersyukur dalam hati, kemudian disambung dengan amalan berpuasa. Jadi puasa ni kalau kita tengok berbeza dengan kita. Kalau kita berjaya dalam satu acara, kita akan jamu makan terus. Tidak kepada para Nabi dan Rasul dan juga kepada muhibbin mereka di kalangan para sahabat, para tabi'in. Bila mereka berjaya dalam sesuatu hal, mereka akan berpuasa, raikan dengan berpuasa. Apa kaitan puasa? Kalau kita tengok kenapa nak berpuasa pula kan? Patut makan-makan lah. Bukan dilarang makan tu. Masa kita buka nanti makanlah. Tapi maksudnya puasa ni, sebab bagusnya puasa ni, dia adalah satu kaedah tarbiyah yang paling mantap yang disediakan oleh Allah untuk mengawal kita punya nafsu. Kita tahu manusia ni, dia adalah satu jenis, orang kata makhluk yang bila dapat satu nikmat, dia akan mudah, orang kata macam menggelupur tau. Dia rasa macam excited, terlampau excited. Jadi macam mana nak kawal excited tu supaya jangan terlupa untuk bersyukur, sebab lawan syukur adalah kufur. Banyak orang bila dapat nikmat, dapat kejayaan, kemenangan, dia akan jadi kufur, bukan jadi syukur. Syukur mungkin pada dia alhamdulillah dah menang juga akhirnya, tapi kufur pada tindakan. Ini yang tak nak. Jadi sebab itu Islam begitu indah. Islam yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sampailah kepada Rasulullah SAW sangat indah, proper. Dia tahu, Allah Maha mengetahui bila Allah ciptakan manusia ini supaya dia sentiasa maintain, boleh menjaga diri ketika dapat nikmat atau dapat musibah, dapat nikmat dia syukur, dapat musibah dia sabar dan redha. Jadi Allah bagi ilham pada Nabi-Nabi dan Rasul ni berpuasa. Jadi puasa itu adalah amalan untuk kita meraih kemenangan dan kejayaan sebenarnya. Amalan-amalan yang sangat-sangat sinonim dengan hari Ashura ni, pada hari Tasu'a, pada hari Ashura kita berpuasa. Jadi siangnya tu apa nak buat?
kita bawa lah family kita cari makanan yang jarang-jarang ataupun yang special yang diorang nak. Yang penting pertama halalan thayyibah. Yang kedua jangan ada unsur pembadiran. Ya, innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang yang bazir ni disepupu sepapat setan. Jadi macam mana kita nak bawa ahli keluarga kita ni? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW ada diceritakan galakan untuk kita meluaskan rezeki kepada ahli keluarga kita pada hari Ashura. Bagi makan yang special sikit berbanding hari-hari yang lain. Kalau kita tengok, kenapa bagi keluarga? Kalau bagi keluarga kita je dapat. Kenapa tak bagi family orang lain ataupun kita bagi kepada orang lain melalui Grab Food dan sebagainya. Tapi ditumpukan kepada keluarga. Inilah sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang mana pertama sekali tidak ada unsur untuk menyusahkan kita untuk dapat rahmat Allah. Tidak ada unsur yang menyusahkan untuk kita dapat syurga Allah. Simple. Allah suruh jaga diri dan keluarga je. Sebab tu ku anfusakum wa ahlikum nara itu adalah perintah Allah untuk kita perjuangkan sampai kita menang dan berjaya. Jadi jaga keluarga dulu. Ni keluarga ni ajak sama-sama sahur, ajak sama-sama berpuasa, cerita kenapa kita kena berpuasa, sebab kita nak meraihkan kemenangan Nabi-Nabi Rasul zaman dulu, supaya dalam diri anak-anak dan keluarga kita ada roh penghayatan kemenangan dan kejayaan mengikut pandangan Allah dan Rasul, bukan mengikut pandangan manusia dan nafsu kita. Jadi ini penting untuk kita tarbiyah, kita selalu cerita pada anak-anak kita. Ini adalah satu amalan yang sepatutnya dibuat. Bukan sekadar puasa tapi tak cerita apa hikmah dia, apa ibrah dia. Kita tak cerita. Puasalah, orang lain puasa kita puasa. Itu tidak ada roh. Puasa yang tidak ada roh. Kita nak puasa yang ada roh. Jadi kita cerita pada anak kita. Bila kita dah bagi makan, sebenarnya Allah nak kita ni hubungan dengan ahli keluarga sangat-sangat kena berkasih sayang. Sebab hari ni bila akhir zaman, mak bapak akan jadi kuli kepada anak-anak. Akhir zaman, persaudaraan antara adik-beradik jadi rapuh. Dia lebih suka kawan dengan orang lain daripada adik-beradik. Tengok cantik Allah nak tarbiyah kita supaya kita ni semua get along together sampai forever, bila-bila satu keluarga ni mesti masuk syurga bersama-sama. Jadi cantik Allah buat benda tu, amalan tu. Dan kita tengok di sini juga, kalau meraihkan hari kemenangan, tidak lepas daripada mulut setiap Nabi dan Rasul untuk mengucapkan istighfar. Jadi istighfar, taubat ini satu hal yang sinonim dengan meraihkan kemenangan dan kejayaan, lebih-lebih pada hari Ashura. Apa kaitannya? Adakah dengan kita beristighfar ni boleh lagi kita dapat apa yang kita nak? Jawapannya ya. Kita tengok Imam Hasan Al-Basri. Dia pernah ditanya, ada orang datang tanya masalah. Dah kahwin lama tapi tak ada anak. Dia jawab, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Datang orang lain pula cerita masalah ekonomi. Jawab, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Datang pula orang lain cerita, saya ni dah lama hidup tapi tak kahwin. Jawapannya sama. Sampai anak murid dia pun terpinga. Kenapa tok guru yang hebat, ulama yang hebat, jawapannya sama aja. Suruh taubat, suruh istighfar. Suruh taubat, suruh istighfar. Sebenarnya benda ni Allah yang suruh. Allah yang suruh, dan benda ni adalah da'bus salihin, tradisi orang-orang salih. Sejak zaman Nabi Rasul, zaman Nabi Adam, sampailah seluruh Nabi Sayyidul Mursalin kita, baginda Rasulullah SAW, taubat ni benda yang wajib dibuat untuk menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa ni walaupun dia tak buat dosa, Nabi Muhammad mana ada dosa, dia maksum. Tapi dia rasa dia berdosa sampai satu hari 70 atau 100 kali baginda bertaubat. Jadi kita kena raikan, buat amalan khusus pada hari ini, banyakkan bertaubat. Cek balik apa kesalahan kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas kita dengan Rasulullah, apa dosa kita dengan mak bapak kita, dengan jiran tetangga, adik-beradik kita, anak-anak kita, suami isteri kita, apa salah kita. Ini adalah amalan yang cantik kita buat, sebab amalan-amalan istighfar ni dia akan menyebabkan urusan rezeki lancar. Mungkin selama ni tak dapat projek, mungkin selama ni meniaga merudum je, mungkin selama ni dapat duit gaji tapi tak cukup-cukup walaupun gaji 5 angka, tapi Allah akan bagi kecukupan pada dia apabila dia sungguh-sungguh jadi orang yang bertaubat. Dan apabila dia bertaubat, mungkin dia ada masalah penyakit. Kita tengok Nabi Ayub AS, diuji dengan penyakit, Allah lepaskan pada 10 Muharram, Ashura. Kan, banyakkan bertaubat, dia rasa malu. Nabi Ayub dia boleh minta pada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Tapi disebabkan dia orang bertakwa di zamannya, dan dia adalah seorang Rasul, maka dia rasa malu. Orang bertakwa ni ciri-ciri dia pelik sikit. Nak minta boleh, tapi dia malu pada Allah. Allah dah bagi nikmat banyak. Apa salahnya kali ini bila dapat ujian, aku bersabar, aku dapat pahala sabar, dapat pahala redha. Jadi ini benda-benda yang kita kena ambil pengajaran dan kita amalkan pada hari ini untuk kita dapat kemenangan lepas daripada musibah penyakit. Mungkin lepas daripada musibah kita kena kejar alung ke apa saja, banyakkan istighfar.
tidaklah menjadi satu musibah kepada kita itu, melainkan ia baik untuk kita sebagai penghapusan dosa kita. Maka banyak-banyakkan istighfar. Apa lagi amalan? Amalan banyak. Hari ini carilah anak yatim. Anak yatim pergi sapu kepala dia daripada belakang sampai ke depan. Dalam kitab Syirah Al-Fatani sebutkan bila kita menyapu dengan rasa kasih dan sayang, bacalah selawat sikit kan. Allah akan bagi kita banyak kebaikan-kebaikan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita sebanyak bilangan rambut-rambut tadi kan. Boleh cek dalam kitab Syirah Al-Fatani kebaikan-kebaikan kita mengusap kepala anak yatim di hari ini. Kita bagi makan pada orang buka puasa. Sekarang dah ada Grab Food, kita order. Food Panda order, ni ada orang ni nak buka puasa ni, kita tahu pastikan lokasi, hantar makanan. Tapi kalau boleh macam saya cakap tadi, ada dua benda, pastikan halalan thayyibah, kedua pastikan jangan ada unsur pembaziran. Jadi amalan-amalan ini sebenarnya, wahai sahabat-sahabat semua, haruslah kita buat dengan ikhlas, haruslah kita buat dengan rasa kehambaan dan rasa bertuhan. Apa saja amalan-amalan kita yang kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekiranya kita tidak istiqamah, sekiranya tidak ikhlas, sekiranya tidak melahirkan rasa hamba dan rasa bertuhan, maka dia menjadi haba'an manthura, satu amalan yang sia-sia, yang bagaikan abuk yang sekam yang ditiup oleh angin, bertaburan begitu saja tanpa kita boleh dapat apa-apa manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia antara amalan-amalan yang kita boleh amalkan terutamanya pada hari Ashura ni, hari 10 Muharram. Masya Allah. Jadi kita kembali ke Ustaz Iqbal Hamzi. Jadi Ustaz, bagaimana kalau boleh kita nak peristiwa hari Ashura 10 Muharram ni, dia mencerminkan nilai-nilai Islam seperti ketabahan, keadilan, kesetiaan kepada mereka yang bukan non-Muslim ni. Kepada mereka yang non-Muslim ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perasan, sebenarnya kisah-kisah yang berlaku pada tarikh 10 Muharram ini banyak ataupun kebanyakannya terlibat yang melibatkan para nabi dan para rasul, yang mana kerja-kerja mereka adalah untuk mengajak manusia, memperkenalkan manusia kepada Tuhan atau mengajak manusia beriman kepada Allah. Ya, jadi sedikit sebanyak sebenarnya bila kita terjun bertemu dengan masyarakat, terutama kawan-kawan kita yang belum Islam, kita juga merasalah juga, tumpah-tumpah rasalah juga apa yang telah dirasai oleh para nabi dan para rasul. Cuma kita, apa ujian kita ni walaupun pada kita berat, tapi kecil sangat kalau nak dibandingkan dengan apa yang telah ditempuh oleh baginda nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita kan. Jadi sedikit sebanyak kita pun turut merasai dalam konteks apa yang kita nak pamerkan kepada non-Muslim untuk kerja-kerja dakwah ini. Sebenarnya macam apa yang telah kita buat dan kita laksanakan sesuai dengan hadis Nabi kepada pesanan Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal apabila baginda Nabi menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal ke Yaman. Apakah pesanan baginda Nabi kepada Sayyidina Mu'az? Wahai Mu'az, bila kamu sampai ke tempat mereka, perkenalkan mereka, ajak mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ya, ajak mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dan setelah mereka yakin tentang dua perkara itu, artinya dah syahadah lah, bimbing ibadah mereka. Ya, bimbing ibadah mereka. Kemudian wajibkan bagi orang kaya, wajibkan bagi yang kaya untuk keluarkan sedikit daripada harta mereka, balikkan kepada orang miskin. Artinya jaga kebajikan. Jadi yang pertama tadi, saranannya adalah supaya kita mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Kemudian setelah mereka yakin, bimbing, mesti bimbing, tak boleh tinggal. Mesti bimbing ibadah mereka. Kemudian yang ketiga, mesti jaga, tengok-tengok kebajikan mereka. Okey, apakah kaitan dengan kawan-kawan kita yang belum Islam? Okey, saya nak bentangkan sikit. Sebenarnya apabila kita follow up para saudara baru kita ini, ya, kita buat kita teruskan kerja-kerja mendidik, tak berhenti setakat dakwah mereka sahaja, tak berhenti setakat mensyahadahkan sahaja, tak berhenti setakat mengislamkan sahaja. Kita kena ingat para mu'allaf ini bukan hidup seorang diri. Mereka ada ayah, mereka ada ibu, mereka ada anak-anak, mereka ada suami bagi yang perempuan, mereka ada isteri bagi yang lelaki. Ya, walaupun yang masuk Islam tu baru suaminya ataupun isterinya, tetap dalam
pendekatan kita sesuai dengan apa yang telah dicontoh oleh Nabi. Apabila seorang sahabat yang baru saja memeluk Islam, Rasulullah bagi tempoh 2 bulan untuk tinggal dengan pasangannya lah. Kemudian selepas 2 bulan belum masuk Islam lagi, kemudian Rasulullah extend lagi 2 bulan untuk tinggal dengan pasangan tersebut. Artinya sebenarnya setelah mereka Islam masih ada ruang-ruang dakwah kepada orang-orang sekeliling pada Allah kita ni, termasuk keluarga mereka, kawan-kawan dan juga jiran-jiran mereka, untuk kita zahirkan nilai-nilai yang baik dalam agama Islam ini. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita buat sebelum ini. Ya, apa yang telah kita buat sebelum ini, contoh ada seorang mualaf, kita Islamkan dia pada bulan 8 tahun lalu ya. Kemudian masa kita syahadahkan dia ada adik perempuan dan dia ada mak yang belum Islam. Tapi masa kita syahadahkan tu mereka saksikan sajalah. Kita hanya terus syahadahkanlah, maknanya tapi tempoh nak melunakkan hati hamba Allah ni tadi makan masa panjang. Setahun juga kita nak ulang ziarah dia ya, untuk kita lunakkan hatinya, untuk meyakinkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Setelah hamba Allah ini syahadah, kemudian kita teruskan follow up dengan membimbing ibadah mereka, kemudian kita tengokkan keperluan mereka setakat yang kita mampulah. Kita ni bukanlah jaga kebajikan sampai dia boleh jadi orang kaya, tidak, tapi setidak-tidaknya dapat cukuplah makan, cukuplah pakai. Maknanya sebab banyak ujian apabila mereka masuk Islam, antaranya terpaksa diberhentikan kerja oleh kerana tak sesuai tempat kerja di tempat yang tidak syar'i dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya dalam tempoh hampir setahun, saya tak sampai setahun, setengah tahun lah, kita ulang follow up. Perkara itu diperhatikan dan disaksikan oleh keluarga yang lain, iaitu adik perempuannya dan juga ibunya. Dan alhamdulillah pada sebelum Ramadan tak silap, ataupun selepas raya, saya pun lupa, saya rasa selepas raya ya, mereka bertanya kalau boleh mereka pun nak masuk Islam. Begitu. Kita hanya datang follow up dan kita beramah mesra jugalah dengan ahli keluarga yang lain. Kan takkan kita nak datang kita jumpa mualaf tu je, tidak. Kita mesti akan bermesra dengan ahli keluarga yang lain, kita tolong bersihkan rumahnya dan sebagainya. Jadi tapi apabila kita dah syahadahkan yang adik perempuannya dan juga ibunya, yang adik perempuannya tanya pada peringkat awal, dia kata kenapa awal-awal dulu masa abang saya syahadah kamu tak ajak saya sekali? Dia tanya begitu pula. Rupa-rupanya waktu dia saksikan itu mungkin ada hati sikit lah nak masuk Islam kan, tapi kita pula sebagai orang yang sedang berdakwah, kita tidak boleh berdakwah secara paksaan. Tapi sebenarnya dalam pada dia kata kita tak ajak dia, sebenarnya kita ajak dia, cuma dia tak perasan. Kita ajak dengan apa? Kita ajak dengan cara sikap, bukan dengan cakap. Kita ajak melalui akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan akhlak kita pun, kita berlakon-lakon je. Maksudnya kita tiru-tiru apa yang telah baginda Nabi contohkan. Jadi kita buat, kita ulang. Alhamdulillah berkat meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya jadi asbab hidayah pada yang lain juga. Begitu juga ada kes mualaf yang lain sudah bertahun-tahun memeluk Islam, ayahnya sendiri banyak yang paling kuat menentang, akhirnya memeluk Islam. Bertahun ya, makan masa 5 tahun juga. Selepas kita ulang ziarah itu, asalnya ayah ni kuat menentang, akhirnya ayahnya sendiri masuk Islam. Asalnya anaknya sendiri tak suka, akhirnya hari ini anaknya sendiri dah syahadah. Gitu. Dia dengan syarat kena sabar dan kena istiqamah melahirkan nilai-nilai yang baik ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum Islam. Jangan kita korbankan nilai Islam ini dengan akhlak buruk kita. Ya, contohlah, orang tahu kita ni orang Islam. Orang tengok kita ni, orang tahu kita ni orang, terlebih-lebih lagi yang pakai kopiah, yang pakai serban ni lagilah jelas nampak dia ni orang Islam. Kan? Cuma jangan kita rosakkan tanda-tanda Islam pada diri kita tu dengan akhlak buruk kita. Ya, contoh dengan bila dah pakai cara Islam ni tapi buang sampah merata-rata, ataupun cakap yang buruk-buruk, ataupun langgar traffic light. Contoh orang nampak daripada luar kereta, ini orang Islam yang langgar traffic light ni kan. Begitu. Jadi sebenarnya benda ni sangat perlu kepada rasa untuk menyelamatkan orang lain.
ya, rasa aku ni adalah duta kepada agama Islam. Jadi aku tak boleh biarkan Islam itu tercacat oleh kerana akhlak aku yang buruk. Gitu. Jadi semua kita bertanggungjawab untuk mengekalkan nilai-nilai yang baik apabila berhadapan dengan kawan-kawan kita yang belum Islam. Gitu. Mudah-mudahan kita ini bukan sahaja diberi hidayah oleh Allah untuk kekal istiqamah dalam agama Islam, tapi mudah-mudahan Allah jadikan juga kita ini sebagai asbab hidayah bagi kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Dan saya kira rasanya kalau kita ialah bersabar dan kita tetap istiqamah dalam kita bersabar tu, itulah merupakan satu kemenangan yang sebenarnya kan. Masya Allah kan. Terima kasih Ustaz Iqbal. Dan seterusnya bila kita berbicara tentang Ustaz cakap tadi kan, kita ialah nak berdakwah juga, tapi kita jaga juga kebajikan mereka kan. Jadi kadang-kadang dalam kita menjaga kebajikan mereka, kita keluarkan juga sebahagian daripada harta kita untuk membantu mereka. Jadi bila bercakap macam ni, dia sesuailah dengan konsep perbincangan kita pada hari ini kan, iaitu berinfak, bersedekah, berwakaf untuk membantu yang lain. Jadi Ustaz Nazri, saya kira ramai penonton di luar sana yang ingin menyumbang, ingin mendapatkan sihat akhirat yang berpanjangan, sebab ialah kita hidup dekat dunia ni sentiasa melakukan kesilapan. Jadi harap-harapnya dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf yang kita laksanakan, dapatlah top up balik kan, dapatlah top up balik pahala-pahala kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan penonton Setia TV Al-Hijrah, boleh kongsikan dengan sahabat syurga saya pada hari ini berkaitan dengan kempen membina aset Islam, dan juga harapan ataupun pesanan daripada Ustaz untuk mereka yang sedang menonton kita. Terima kasih Ustaz Anan. Jadi sebut pasal infak, sebut pasal sedekah jariah, wakaf dan semuanya ini, memang kita tak lari lah. Kita pun semua tahu Pertubuhan Mihrab memang ada satu kempen yang disebut sebagai kempen membina aset Islam. Tapi sebelum kita cerita apa aset Islam tu, kita nak cerita dulu sebenarnya kenapa kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan kempen ni. Sebenarnya kita semua nak berjaya dan kita tidak ada jalan pintas melainkan kita kena bersusah payah. Cuma kita buat satu sistem kempen ni untuk mudahkan kita menjadi orang-orang kaya yang bertakwa. OKB, orang kaya bertakwa. Kita nak jadi orang kaya bertakwa, lepas tu orang kaya ni dia bisnes bijak. Dia tak nak diuntung jangka masa pendek, dia nak untung jangka masa panjang. Kalau dalam bahasa kita Arab kita sebut kena ada jariah lah. Investment yang berbentuk infinity. Sampai bila-bila kita akan kaut keuntungan. Jadi idola kita antaranya ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi itu antara idola-idola kita. Kita nak tiru dia orang macam mana nak berjaya. Dan salah satu daripada kejayaan ini ataupun salah satu daripada kebaikan jariah ini telah pun diungkapkan oleh Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, disebut tentang kebaikan orang yang berinfak. Ya, ada 10. Apabila anak Adam dia meninggal, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara. Pertama, ilmu yang disebarkan. Yang kedua, doa anak yang saleh. Ketiga, pohon kurma yang ditanamnya serta sedekahnya yang mengalir. Itu dah 4. 5, mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan sempadan. 5, 6. Ketujuh, menggali telaga. Ke-8, mengalirkan sungai. Ke-9, rumah untuk musafir yang dibangunnya atau mendirikan tempat ibadah. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang telah dicatatkan oleh Imam As-Sayuti dalam kitabnya tentang investment akhirat yang ada impak dunia, investment akhirat yang ada infinity dalam urus niaga kita dengan Allah ini, investment akhirat yang akan membawa berkekalannya kebaikan-kebaikannya kepada kita dan kepada orang di dunia ini, ada 10. Jadi ini yang kita katakan kita nak cuba buat dalam kempen membina aset Islam. Okay, dalam kita tengok dalam 10 tadi tu ada tak semua? Semuanya insya-Allah ada dalam kempen membina aset Islam. Kita kata ilmu yang disebarkannya dan anak yang soleh. Baiklah, sekarang kita ada kempen nak bangunkan sebuah sekolah yang cukup lengkap dan sesuai dengan anak-anak kita yang menjadi hamlatul Quran, iaitu Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kita bila sebut budak-budak tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz, kita akan terbayang dalam dada-dada, dalam benak mereka, dalam tingkah laku mereka, mereka ni menghafaz Al-Quran. Mereka ni menjunjung Al-Quran. Mereka ni adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, yang menghayati Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Jadi nak buat benda ni ada banyak tingkatan. Nak menghafal pun bukan senang. Nak tadabbur bukan senang. Nak memperjuangkan lagi susah. Nak menghayati pun susah.
Jadi kita kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kita nak tak pahala macam tu? Kita nak tak pahala orang hafal Quran, orang yang disebutkan tadi? Kalau kita nak pahala-pahala yang disebutkan oleh Imam Sayuti tadi, Jariah tadi, anak yang soleh tadi ni, maka kita bantulah Mahat Hafiz Sains Fatimah Zahra yang dah beroperasi di bangunan kedai lebih 10 tahun, yang pelajar-pelajarnya hampir 400 orang, yang mana tak logiklah di tempat itu boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang sempurna, melainkan mereka berhimpit-himpit dan mereka dalam keadaan yang tidak boleh bebas buat aktiviti. Jadi kita bantu mereka realisasikan satu sekolah yang sesuai dengan orang yang menjunjung Al-Quran, yang memperjuangkan Al-Quran ini. Nanti besok lahir di situ anak-anak yang menguasai ilmu, yang menyampaikan ilmu, yang soleh-solehah, muslihah, muslih. Kita akan dapat jariahnya. Kita akan dapat jariahnya secara terkejut bila bangun dalam kubur. Apa ni pahala hafal Quran? Apa pahala ni pergi bagi sampaikan ilmu? Aku tak pernah bagi ceramah. Duduk rumah je. Rupanya Allah bagi. Allah bagi pada kita sebab kita berinfak. Mungkin kita berniaga, mungkin kita bekerja. Kita mampu bagi RM1, kita mampu bagi RM10, RM100, RM1000. Usaha-usaha kita berinfak itu Allah kira, Allah catat untuk kita dilayakkan menjadi VVIP akhirat. Dilayakkan menjadi jutawan-jutawan akhirat. Itu baru satu. Kemudian kita tengok kat sini. Kita pula kata ada apa dalam yang Imam Sayuti sebut, rumah untuk musafir, mendirikan tempat ibadah. Ini salah satu daripada yang kita buat juga. Kita ada masjid, 2 masjid yang kita fokus. Kita tak mampu nak bantu semua. Itu kita kena faham. Kita tak mampu nak bantu semua sebab kita adalah makhluk yang sangat terhad kemampuan kita. Hanya Allah saja yang maha berkuasa untuk membantu semua makhluknya. Apa yang kita mampu kita buat. So ada 2 masjid yang kita tengah fokus. Surau-surau kecil dah pun kita bangunkan. Ada beberapa surau yang alhamdulillah pun selesai. Kita operasi sampai dia jadi surau yang selesa untuk beribadah. Cuma ni masjid utama. Satu di Sungai Ramal Dalam. Boleh pergi kat Kajang, Sungai Ramal Dalam. Masya Allah, masjid cantik. Macam masjid kat Turki. Pergi kat pintu dia Masjid Nabawi. Dalam dia macam masjid Turki. Cantik. Masuk dalam tu kita terkenang kisah-kisah zaman dulu. Kita terkenang Rasulullah. Kita boleh terkenang Sultan Muhammad Fatih. Jadi masjid ni tinggal berapa persen? 5-4% je. Sikit. Dengan sikit ni tadi jadi asbab untuk kita dapat jariah investment yang berbentuk infinity di dunia dan akhirat. Bukan susah. Allah tak minta kita bagi seluruh harta kita. Apa yang kita ada? Apa yang kita mampu? Bagi. Realisasikan tinggal 4-5% ni untuk orang boleh beriktikaf, boleh baca Quran, boleh solat. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan dalam masjid ini, semuanya kita dapat tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Begitu maha kayanya Allah nak mengkayakan kita. Tapi kita selalu memandang kekayaan hanya dari sudut material yang bersifat sementara. Rugilah kita. Kalau nak untung kat dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Tapi kalau nak untung kat akhirat, akhirat dapat, dunia pun dapat. Yang kedua, masjid yang kedua adalah Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chou. Masjid ni saudara-saudari yang dikasihi sekalian dah 40 tahun, dah lebih. 40 tahun ni kira dah tak boleh main bola sepak lah. Kira dah uzur. Tahap dah uzur sangat-sangat. Dia punya bangunan pun dah begitu dhaif. Jadi kedudukan strategi tu menyebabkan Pertubuhan Mihrab terpanggil untuk bangunkan balik masjid ni. Sebab tempat orang lalu lalang. Jalan utama kat Serendah tu, kat Sungai Chou. Jadi kalau kita tak buat masjid tu betul-betul, dalam masjid tu menghubungkan dengan sekolah agama. Bayangkan guru-guru yang mengajar agama, pelajar-pelajar yang belajar agama di situ sembahyang di masjid tu, orang yang lalu lalang sembahyang di masjid tu, satu-satunya masjid tertua di Sungai Chou yang ada kat situ, masjid utama. Kita bangunkan sampai jadi. Kasih jadi bro, orang cakap. Kan, kasih jadi bro. Bayangkan semua orang yang beribadah kat situ kita dapat. Anak-anak yang mengaji agama, guru-guru yang mengaji agama, orang musafir yang lalu, doa orang musafir itu mustajab. Dia doa dalam tu pula. Kita dapat. Betapa besarnya sebenarnya Allah nak bagi kita jadi orang-orang yang beruntung di akhirat. Jadi kenapa kita tak nak lagi? Dan pula hari ni special day hari Ashura, dia punya pahala luar biasa. Marvelous orang cakap. Allah nak bagi kita satu benda yang super. Jadi jangan kita tangguh-tangguh lagi, jangan kita sekat-sekat lagi rezeki kita ni. Bagi habis, pejam mata, kosongkan minda kita, kuatkan kita punya azam. Aku bagi, aku takkan rugi. Aku bagi ini untuk aku, untuk selamatkan diri aku. Aku bagi ni adalah untuk menaikkan agama Islam, untuk menaikkan kalimah Allah SWT. Jadi kita bagi tu, tanamkanlah banyak-banyak niat yang positif daripada diri kita, supaya niat-niat negatif terkeluar secara tak langsung. Dah masuk benda yang baik, benda yang tak elok keluar.
Itu logiknya. Dah masuk air kopi, air-air lain semua terkeluar. Jadi kita nak masukkan semua benda positif supaya kita menang tahun ni, supaya kita berjaya tahun ni menjadi orang-orang menang yang bertakwa. Jadi harapan saya, marilah sama-sama kita berinfak, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang setia bersama Pertubuhan Mihrab, dan juga terima kasih kepada yang menonton dan bersama dengan TV Hijrah. TV Hijrah banyak membantu kita. Sebenarnya TV Hijrah pun saya tak langsung dapat juga jariah ni. Dia dapat lagi special. Semua yang menonton dia dapat. Pahala banyak orang TV Hijrah ni kan. Jadi untunglah Ustaz Hanan kita yang duduk kat sini. Jadi teruskan usaha anda untuk menjadi orang takwa. Jangan sikit pun rasa putus asa untuk grab peluang-peluang yang Allah bagi ni. Nescaya insya-Allah kita akan berjaya. Jangan putus asa dengan Allah. Sungguhnya rahmat Allah itu maha luas. Teruskan berusaha untuk mengecapi kemenangan dan kejayaan yang hakiki, duniawi dan ukhrawi. Moga-moga kita semua berpegangan tangan untuk melihat zat Allah yang maha agung di akhirat nanti bersama Rasulullah SAW untuk menikmati kutiran dengan para salihin insya-Allah. Jadi ampun maaf daripada saya, Pertubuhan Mihrab, dan juga kepada semua. Semoga kita akan berjaya dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah, insyaAllah. Moga kita berjaya di akhirat. Jadi kepada Ustaz Iqbal Hamzi, mungkin ada harapan Ustaz untuk penonton di luar sana dalam membantu usaha sama untuk turut berserta berinfak di jalan Allah. Mute Ustaz. Saya yakin semua kita yang melihat, yang sedang menonton ini ataupun siapa-siapa sahaja mempunyai cita-cita untuk mendapatkan perhatian Allah, untuk mendapatkan redha Allah, ya. Kita yakin sangat benda tu. Sebab itulah satu-satunya jalan untuk kita pastikan di akhirat nanti kita berjaya. Jadi saya nak quote satu kalam ulama je lah, iaitu memberilah waktu kita ada maupun kita tak ada. Okey. Cuma ada beza. Waktu kita ada dengan kita tak ada. Apa beza memberi waktu ada? Memberi waktu ada, itu kita baru dapat pahala sedekah. Ya, pahala sedekah artinya dapatlah fadilat bersedekah. Okey. Tapi ketika kita memberi waktu tak ada, artinya kalau kata kita ada sekian-sekian jumlah, kita bagi separuh daripada apa yang kita ada. Tak kisahlah berapa banyak pun. Maknanya satu amount yang payah untuk kita keluarkan, tapi kita keluarkan juga. Itulah maksudnya memberi waktu tak ada. Jadi memberi waktu tak ada ini, apakah hukumnya? Itu hukumnya namanya kita panggil sebagai berkorban. Tadi memberi waktu ada, namanya dipanggil bersedekah, dan kita hanya dapat fadilat bersedekah. Tapi bagi siapa yang memberi waktu tak ada atau memberi dalam satu jumlah yang dia tak sanggup nak keluarkan tapi dia keluarkan juga, itu namanya berkorban. Ya, berkorban. Apakah kelebihan kita kalau kita berkorban? Kelebihannya adalah kita dapat mengikis ataupun membuang sifat-sifat bakhil dalam diri kita dan mendarah daging sifat pemurah dalam diri kita. Jadi benda ni perlu dipraktiskan, bukan kerja sehari dua. Dia makan tahun juga kalau kita tak istiqomah. Jadi biasa-biasakan diri kita memberi, sama ada kita ada maupun tak ada. Waktu akaun bank tu agak-agak dah nak kosong, yang baki-baki yang tinggal tu bersihkan, kosongkan insya-Allah. Dan dalam pengalaman kita hanya perlu pada waktu itu kita taubat banyak-banyak. Minta dengan Allah, ya Allah ampunkan dosa aku dah tak ada rezeki dah ni ya Allah, ataupun aku tak ada apa yang ada dalam bank ni, ini sahaja ya Allah. Aku keluarkan ini kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosaku. Dan mudah-mudahan berbekas dalam hati kita menjadi ataupun menjadikan kita orang yang pemurah seperti apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz Iqbal Hamzi kan. Masya-Allah kan. Jadi untuk pengetahuan semua, setakat ni Pertubuhan Mihrab dalam usaha untuk membantu pihak Masjid Al-Falah Sungai Ramadalam, baki yang diperlukan hanya 2.5 juta sahaja lagi. Untuk 5% baki yang tak siap lagi tu, jom sama-sama. Okey, tertera di kaca phone anda sekarang ni ada QR code, ada nombor akaun Maybank, ada nombor WhatsApp. Jadi boleh scan QR code terus. Macam saya dah scan, dia keluar terus. Jumlah yang diperlukan Pertubuhan Mihrab adalah 12 juta. Lepas tu yang dah dikumpul 6 juta dan masih diperlukan 5.2 juta. Jadi kita boleh terus scan QR code dan laksanakan infak sedekah berwakaf hari ini, sebab hari ini merupakan hari 10 Muharram, jatuh pula pada hari Sayyidul Ayyam. Jadi moga-moga banyak manfaatnya, besar saham akhirat kita insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih
kepada Ustaz Nazri Abbas yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab sudi bersama dengan kita pada pagi ini, bersama juga dengan Ustaz Iqbal Hamzi yang merupakan pendakwah not yet Muslim dari Nur Syahadah Malaysia sudi juga bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Dan kepada penonton jangan lupa sebar-sebarkan Facebook Live ni supaya ramai lagi dapat manfaat, ramai lagi yang dapat menyumbang, ramai lagi yang dapat mengumpul saham akhirat. Dan moga-moga dengan saham akhirat yang kita kumpul tu merupakan tanda kemenangan kita terutamanya di hari Ashura ini, di hari 10 Muharram ini, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.